Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi. InsyaAllah dalam video ringkas ini kita nak bincang tentang cara bagaimana kita membuat latih tubi berkenaan dengan pelaburan saham. So jangan ke mana-mana. Baik, hari ini insyaAllah kita nak bincang berkenaan dengan cara bagaimana kita nak membuat homework ataupun latih tubi bila kita belajar tentang sesuatu ilmu berkaitan dengan pelaburan saham. So, sebenarnya banyak kaedah untuk kita membuat latih tubi. Cuma bila kita bercakap tentang latihan, so kita nak basically latihan itu menambahkan kefahaman kepada kita bila berlakunya reflection. Reflection ni maksudnya kita membuat refleksi lah, kita membuat muhasabah terhadap sebarang keputusan yang kita buat dalam pelaburan saham. So bila mana kita beli sesuatu saham, so kita nak reflect balik, adakah keputusan kita, sama ada kita beli ataupun kita jual ataupun kita hold, adakah keputusan itu adalah sesuatu keputusan yang tepat ataupun sebaliknya. Jadi reflection itu sangat penting bila kita belajar tentang ilmu pelaburan saham. Jadi kali ini saya nak share dengan tuan-tuan semua berkenaan dengan platform TradingView. Sekejap. Yang mana platform ini adalah sesuatu yang kita kena belajar lah. Okey, saya akan tunjuk macam mana cara kita boleh buat reflection ataupun kita buat latih tubi dan berlakunya muhasabah itu menggunakan platform TradingView. Okey, so seperti biasa, bila kita masuk ke TradingView, kita akan pergi ke homepage dah ataupun muka depan lah TradingView. So cara untuk kita akses dia punya chart so kita tekan saja chart dekat sini. Okey. Sebelum itu, kepada sesiapa yang belum follow saya di TradingView, tuan-tuan semua boleh follow saya lah menggunakan type saja nama saya Dr. Arifin. Okey, di TradingView, untuk anda follow saya di TradingView lah. So basically anda klik saja. Okey, kita undur balik, kita pergi ke homepage. Okey, anda klik saja dekat sini Dr. Al-Arifin. Okey. Tak jumpa. So basically inilah pada akaun anda cari saja Dr. Al_Arifin. So anda boleh follow saya dengan cara kita klik saja saya punya nama. So kali ini saya nak tunjuk kepada anda sekalian cara untuk kita buat reflection menggunakan platform TradingView. Okey, sekejap. So untuk contoh kali ini saya akan cuba analisa chart Milax Corporation Berhad ini. Okey, ini hanyalah kata contoh saja. Saya sendiri pun saya tak masuk kaunter ni. Cuma ini hanyalah demonstration, bukan buy call ataupun anything mempengaruhi anda untuk membuat keputusan untuk beli kaunter inilah. Okey. So saya tunjuk saja kaunter ini sebagai contoh bagaimana kita nak membuat latihan. So contohnya tuan-tuan semua, kita belajar tentang chart pattern. So apa yang berlaku dalam chart ini kalau kita perhatikan, so pada hari ini Milax ni dia membuat 52 weeks high breakout. Okay, and then dia membuat formation apa benda ni, dia membuat saucer lah. Dia membuat saucer. Okay, walaupun ada sedikit percubaan untuk breakout dekat sini, tapi dia fail, dia turun balik. Okay, basically dia membuat saucer lah. Okay, sebagai contoh, ni tuan-tuan semua dah belajar dalam video berkaitan dengan chart pattern. So contohnya kita buat dia punya target price ataupun
X to X target. Sorry. Okey. Okey, sebagai contoh kita kata bila berlaku breakout dekat situ. Okey, so kemungkinan harga nak pergi ke situ nak pergi ke atas ni. Okey. So, bila tuan-tuan semua dah draw chart itu berdasarkan apa yang tuan-tuan dah belajar. Okey, so kita nak tahu sama ada kita punya ramalan ataupun prediction itu tepat ataupun tidak berdasarkan apa yang kita belajar lah. Okey, tak semestinya tepat sebagaimana kita dah bagi tahu banyak kali, dalam mana-mana ilmu pelaburan saham tidak ada yang confirm 100%. Okey, so kita nak belajar dari segi probability, kita nak tingkatkan kemungkinan untuk sesuatu chart itu capai sesuatu yang kita belajar. Sebagai contoh, kita kata X to X target daripada sini ke situ. Okey, so kita nak tahu sama ada betul ataupun tidak. Cara kita lukis, lepas tu kita nak buat reflection. Kalau dia tak jadi, apa reflectionnya? Mungkin dari segi catalyst tak sesuai, dari segi sektor mungkin tak berapa in play dan sebagainya. Jadi itu reflection yang kita perlu buat lah. So bila kita dah contohnya kita dah lukis chart. So tuan-tuan semua perasan tak dekat atas ni ada menerbitkan. So tuan-tuan, bila kepada sesiapa yang tak biasa dengan trading view, ini suatu peringatan yang sangat-sangat penting. Sangat-sangat penting. Bila kita nak publish, bila kita nak publish sebarang idea di trading view, apa yang kita kena buat adalah kita kena make sure tulisan ini adalah tulisan bahasa Melayu. Bahasa Melayu. So macam mana nak tukar setting dia? Tuan-tuan semua kena pergi ke home page balik. Okay. And then pastikan dekat sini ada option dia. Okay, dekat atas tu ada option dia, iaitu MS lah. So MS ni maksudnya bahasa Melayu. So by default dia akan pergi ke English dulu. Kalau tuan-tuan nak publish, okay, tuan-tuan nak publish, make sure tuan-tuan pilih bahasa Melayu. Bahasa Melayu. Kerana di Malaysia ini bahasa Melayu yang menjadi orang kata perantara lah. Sekiranya tuan-tuan semua klik bahasa Inggeris, seluruh dunia akan dapat nampak. Okay? So negara-negara yang menggunakan platform TradingView ini akan dapat baca kita punya sharing. So saya dah banyak kali dah kena bila saya publish sebenarnya dia tak ada masalah. Tuan-tuan nak publish dalam bahasa Melayu ke, bahasa Inggeris ke, bahasa Sepanyol ke, no problem. Cuma bila tuan-tuan publish dalam sesuatu bahasa, kena make sure lah entry ataupun idea itu dikongsi dalam bahasa tersebut lah. Contohnya tuan-tuan pilih bahasa Inggeris. So make sure tuan-tuan menggunakan bahasa Inggeris. Okay, dalam sharing itu. Cuma saya secara personal saya biasa share dalam bentuk bahasa Melayu. Jadi bila saya share dalam bahasa Melayu, saya punya platform itu saya kena set sebagai bahasa Melayu. Okey. Sekiranya saya pilih bahasa Melayu tetapi saya share konten itu dalam bahasa Inggeris, nanti akan dapat amaran daripada moderator TradingView memberi amaran bahawa jangan buat lagi. Sebab ini dia akan mengganggu konsentrasi mereka yang menggunakan bahasa Inggeris. Sebab kita tiba-tiba bila tengok dia punya dekat sharing tu idea yang diterbitkan, tiba-tiba ada bahasa Melayu sedangkan dia bahasa Inggeris. Yang tu dia nak avoid benda tu. Sebelum ni saya tak faham kenapa kena block kan, ataupun kenapa tak boleh share bahasa Inggeris tapi share dalam bahasa Melayu. Kenapa tak boleh? Sebabnya dia punya explanation penjelasan ni adalah kerana dia nak elak daripada kita mengganggu lah mereka yang access TradingView ni dalam bahasa Inggeris. It's okay kalau nak share bahasa Inggeris, tapi kena make sure kita pilih bahasa Inggeris lah. Okay? Alright. So, make sure bahasa Melayu. Okay, and then pergi ke chart balik. So, tadi kita dah lukis. Dah terdelete dah. Okay, tak apa, it's okay. So, kita lukis balik. Kan ada lagi Okay, tak ada. It's okay. So kita buat bentuk saucer. Saya nak cepat-cepat So mungkin tak tepat. Contohnya, so kita dah lukis dah. Okay, contoh.
Okay, and then kita pun buat X to X target. Okay, sorry. Okay, X to X target. Yang ni kita dah belajar dalam dalam video-video yang kita dah publish sebelum ni berkenaan dengan chart pattern lah. So ini bukan tempat untuk kita explain pattern ini dan sebagainya. So tuan-tuan semua, okay, make sure bahasa Melayu, and then kita nak share dalam bahasa Melayu kan. So kita tekan menerbitkan, terbitkan idea. So kita tulis lah counter apa tadi, saya tak ingat dah. Counter apa tadi? Counter Milux. Okay, so katakanlah kita buat Milux. Okay, Milux, tekan syariah. Okay, Milux ni syariah kan? Oh, Milux tak syariah. Ni contoh saja tuan-tuan counter Milux ni counter yang tak patuh syariah lah. Ni contoh saja. Kalau kita share berkenaan dengan yang syariah, so buatlah syariah macam tu. Ni contoh template yang saya biasa share lah. So membuat breakout 52 weeks high contohnya. 2 weeks high. Okay. So bila kita tulis macam tu, okay, biasanya amaran dia keluar. Sila pilih Malay bahasa sebagai bahasa untuk menginginkan idea anda di ni peringatan lah. Supaya kita tak, orang kata, tak tersalah. Bila kita type, kita pilih bahasa Malaysia, make sure kita tulis dalam bahasa Malaysia lah, atau bahasa Melayu. So dekat sini kita tulis lah point-point dia. Okay, Milux membuat breakout 52 weeks high dengan volume. Contoh. Okay, yang kedua, bla bla bla. Okay, ini kita tulis. Saya terpaksa tulis sebab saya nak tunjuk pada anda, nak share ni non syariah. Okay, membuat breakout 52 weeks high dengan volume. Okay, ke mana arah tuju Milux dalam masa terdekat. Okay, so tuan-tuan semua, make sure bila kita share, sebab ini penting sekarang ni Suruhanjaya Security sangat, orang kata, particular berkenaan dengan sharing ni dalam grup WhatsApp, dalam grup Telegram. So ramai yang membuat buy call. Dia bagi sesuatu chart, lepas tu dia suruh orang beli. Jadi itu memberi satu Suruhanjaya Security sangat mengambil perhatian perkara ini. Dah ramai yang dah dikenakan tindakan. Jadi tuan-tuan bila nak share idea di TradingView, tuan-tuan jangan menunjukkan bahawa itu adalah buy call. So kena sentiasa buat disclaimer. Ini bukan buy call, hanyalah untuk tujuan pendidikan dan sebagainya. So penting untuk kita membuat disclaimer lah. Alright. So bila kita contohnya kita dah siap membuat point-point. Okay, di sini katakanlah kita ada 3 point. Okay, kita ni contoh saja tuan-tuan. Okay, saya dah ada template dah biasanya. Okay, dan tuan-tuan pilih analisis. Okey, pilihlah sama ada ini strategi pelaburan jangka panjang, neutral ataupun short term, singkat. Okey, kategori contohnya kita ambil analisis trend, corak carta, chart pattern petunjuk teknikal ke, whatever lah. Okey. So make sure dekat sini kalau anda nak terbitkan untuk peribadi anda sahaja, so make sure anda klik lah pada idea peribadi. So sekiranya anda nak share idea tersebut kepada orang lain, okey, antik, and then klik sahaja terbitkan idea awam. Okey. So bila ni dah publish ni ni dah publish. Okey. Cuma saya risau takut ada orang beli so saya kena edit balik. Saya kena buat okey. Dah tak boleh dah. Okey, dah tak boleh dah pilih untuk personal sahaja. So saya kena delete lah tuan-tuan Okey, padam. Okey. So ini contoh saja tuan-tuan Contoh saja. So bila kita share sesuatu idea, dia akan masuk dekat sini tuan-tuan. Okey, idea ni yang dipilih oleh editor lah. Okey, editor TradingView. Okey.
yang apa ni, sorry. Kita pergi ke sekejap. Kita pergi ke Linux ni. Okay. Laman utama, idea. Okey. Okey, kalau kita scroll down, inilah yang telah di-share oleh orang lain So saya dah berapa hari dah tak share, that's why dia tak keluar dekat sini. Okey, yang ni dah yang dipilih oleh editor lah ataupun moderator TradingView. So contohnya yang saya share dekat sini tuan-tuan boleh tengok indeks FBMKLSI menunjukkan tanda-tanda positif. Yang ni saya share sebelum ni lah. Okey, ada lagi tak yang saya share? Yang ni pun idea saya juga. Okey, yang ni tuan-tuan. Okey, yang ni yang penting tuan-tuan Yang ni yang penting yang kita kata macam mana kita nak buat latihan dan kita membuat reflection. Bila kita menganalisa suatu chart and then kita nak buat reflection. Sama ada apa yang kita predict ataupun kita analisa itu tepat ataupun tidak. Okey? Of course lah kita tak tepat 100%. Cuma bila kita sesuatu chart itu dia follow kita punya prediction, maksudnya kita akan rasa bahawa kita belajar benda yang betul lah. Sekiranya pergerakan chart itu tak sama dengan apa yang kita predict, maka kita buat kena reflection. Sama ada ilmu yang kita belajar itu betul ataupun tidak, ataupun kefahaman kita sama ada betul ataupun tidak, ataupun disebabkan oleh sentimen sekarang ini. Walaupun chart kata macam ni, tetapi disebabkan ekonomi tak stable contohnya, disebabkan oleh sentimen-sentimen tertentu, maka kita kena buat reflection lah. Sama ada salah kita ataupun market yang tidak menyebelahi kita lah. Okey. So ini penting untuk kita buat reflection Sebagai contoh tuan-tuan Sebagai contoh, sebelum ni saya ada buat publish satu idea ni di TradingView. Sesiapa yang follow saya di TradingView akan dapatlah notification yang saya share benda ni. Okey, saya analisa indeks industrial product saya kata menunjukkan signal bearish divergence. Walaupun indeks menunjukkan kenaikan demi kenaikan, tetapi pada saya kata hati-hati sebab wujudnya bearish divergence. Okey, kita dah belajar sebelum ni kan tentang bearish divergence. Jadi saya kata hati-hati semua pelabur dan pedagang hati-hati saya tak kata kena jual, tapi saya kata be careful sebab bearish divergence dah keluar dah. Okey, signal bearish divergence. Tuan-tuan, sebelum ni kita dah bincang panjang lebar berkenaan dengan bullish dengan bearish divergence. Okey. So ini sebagai contoh tuan-tuan bagaimana kita buat reflection. Okey. So saya dah publish benda ni dekat TradingView. So kita nak tengok yang ni magical function yang mungkin tak ramai orang tahu kalau tuan-tuan semua perasan, saya publish idea ni pada 14 Mei. Dalam 14 Mei ni dalam seminggu yang lepas ataupun 2 minggu yang lepas. Jadi bila saya publish idea ni so saya kata hati-hati, kemungkinan yang ni saya lukis prediction saya kemungkinan harga akan membuat penurunan. So yang ni button yang penting tuan-tuan untuk kita buat reflection. Okey, bayangkan saya publish pada 14 Mei. Okey, saya kata be careful, kemungkinan dia membuat penurunan. So yang ni button yang kita nak play sama ada kita punya prediction tu tepat ataupun tidak. Sama ada mungkin dia makin naik. Okey, mungkin dia sambung dalam channel ini. Tapi saya kata okey, saya punya prediction kemungkinan dia akan membuat penurunan. Okey, kita tengok apa yang berlaku. Tekan saja button ni tuan-tuan. So bila tuan-tuan share idea di TradingView, benda ni dia akan lekatlah dalam kita punya account. So kita boleh play balik. Okey, tengok apa yang berlaku. Kan tuan-tuan? Jadi bila kita publish ataupun terbitkan idea di TradingView, kita boleh play balik dan kita boleh buat reflection lah. Okey, so dalam kes ini alhamdulillah tepat. Okey, saya punya prediction walaupun ialah tak sampailah sebab ini saya lebih kepada arah saja. Okey, arah ke bawah.
So saya tak predict lah dia punya jatuhnya ke mana kan. Tapi ini yang berlaku. So bila saya publish, saya kata kemungkinan dia membuat penurunan, dan so far chart ataupun indeks industrial product Bursa Malaysia Industrial Product Index ini membuat penurunan sebagaimana yang saya predict. Jadi ini adalah cara untuk kita membuat latihan, menggunakan platform TradingView, dan kita membuat reflection. So daripada sini tuan-tuan akan lebih, orang kata lebih memahami lah, dan sentiasa membuat reflection, dan akan improve daripada semasa ke semasa. So ini benda yang sangat penting untuk tuan-tuan buat, khususnya kepada mereka yang menggunakan platform TradingView. Saya harap tuan-tuan semua dapat manfaat daripada perkongsian ini. So sesiapa yang belum follow saya di TradingView, saya sebenarnya tak ada apa-apa kepentingan pun tuan-tuan cuma sesiapa yang follow saya di Smart Mind Academy ini, kalau follow saya dekat TradingView, insya-Allah bila saya publish sesuatu idea, tuan-tuan boleh buat reflection, boleh buat balik. Kenapa Dr. Arifin share chart ini? Apa yang sebenarnya Dr. Arifin cuba bagi hint kan? Sebab saya tak boleh bagi buy call. Sebab itu orang kata melanggar apa yang ditetapkan oleh Suruhanjaya Security. So kadang-kadang saya sendiri pun tak beli sesuatu counter itu, tapi saya publish sebab saya nampak ada sesuatu kan. Kadang-kadang saya sendiri pun tak beli So jangan tuan-tuan rasa bila saya publish saja maksudnya saya masuk counter. Tuan-tuan semua, untuk pengetahuan tuan-tuan semua, saya sekarang ni saya dah clear position saya dekat bursa. Sebab secara saya punya sebab saya pun tak sempat nak analisa data, nak analisa chart. Saya pun tengah busy sekarang ni, dan saya melihat kepada market sekarang ni tak berapa convincing, tak berapa nak elok. Jadi saya keluar dulu pasaran. Saya clear position. Bila saya dah ada masa free untuk saya analisa balik chart, and then keadaan ekonomi pun dah okey, market pun dah okey, insya-Allah saya akan masuk balik. Saya tunggu peluang saja sekarang ini. Walaupun sekarang ni saya dah keluar semua position, tapi saya tunggu masa untuk saya masuk balik. So saya rasa itu saja tuan-tuan perkongsian saya pada hari ini, insya-Allah. Semoga ada manfaatnya. So sebarang komen, sebarang pertanyaan ataupun anything yang tuan-tuan nak tahu lebih lanjut, mungkin boleh turunkan dalam ruangan komen di bawah. Kepada rakan-rakan kita yang belum subscribe, jangan lupa subscribe channel ini, insya-Allah. Kita akan cuba berkongsi apa saja yang saya tahu untuk manfaat kita semualah. So jangan lupa share kepada rakan-rakan kita yang lain untuk kita maksimalkan manfaat daripada channel ini. Saya rasa itu saja. Wallahu taala alam. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Jumpa lagi.